Assalamualaikum Puan Kamawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Kamah sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ini sihat. Sihat. Hari ni dengan siapa kita bertemu ramai hari ni? Okey, ini Toha nama dia. Ya. Ni Muhammad Toha Akashah. Oh, nama penuh dia lah. Muhammad Toha Akashah. Toha umur berapa tahun? Okey, tahun ni Toha dah jam 4. Dah jam 4, 10 tahun lah. Lahir pada... Okey, Toha lahir pada 6 Disember tahun 2014. 2014. 6 Disember. Sebab you seminggu sama dengan Atuk. Jadi you memang lahir 6 Disember. Nak gadis. Terima kasih. Terima kasih. Abang dia? Abang Toha tak bagi? Betul lah, dia lahir pada 5 Disember. You are right. 5 Disember ya? Betul. Dia lahir pada 5 Disember. Saya refer kepada Children Specialist Clinic ni. 5 Disember. Dan ketika dia lahir tu, berat dia ialah 3.1 kg. 3.1 kg. With the length of 51 cm. So actually it's a normal weight lah for baby. For 3.1 kg. Jadi Puan, saya nak tanyalah perkembangan dia dari segi fizikal lah. Sejak lahir, macam mana fizikal? Sebab tadi kan Puan cakap dia lahir dengan normal, berat badan normal. Jadi adakah dia mencapai maksudnya It's a normal infant lah. Okay, kalau saya tengok masa dia baby ni, kita kena tengok graf baby ni lah kan. Okay. Tengok graf baby ni, dia punya pembesaran dia kalau daripada dia lahir hingga dia umur, okay, kalau dia umur daripada 1 hingga 1 tahun, dia punya growth tu still below the normal, below, kalau macam kita tengok kat sini, dia ada macam yellow line tau. Yellow line. So yellow line tu maksudnya dia memang dalam golongan kanak-kanak yang kecil. Oh, faham. So dia dalam golongan kanak-kanak yang kecil. Because saya pun dalam kategori yang kecil. So walaupun dia lahir sebagai berat yang normal, tapi bila dia growth tu dia bawah kategori kanak-kanak yang kecil. So dia punya growth tu macam nampak even 2 tahun. Kalau kita tengok dekat graf ni, dia ada a bit menurun. Di mana? Kalau kita tengok graf kat sini, kan, kat sini, so suddenly kita nampak dia macam menurun tau. Menurun. So maknanya nak kata perkembangan dia tu for us maybe because our family is small, so that's why nampak normal. But if you see from the graph, is quite tak nampak normal sangat lah. Jadi adakah ianya macam sedikit sebanyak macam memberi kesan kepada tumbesaran anak Puan? In terms of tumbesaran, maybe physically they look small lah, but I think I focus more towards the cognitive or perkembangan in terms of mentality lah kan. So that is my focus lah. Jadi masa dia kecil, apakah pencapaian seperti macam berguling, merangkak dan berjalan tu, adakah dia pada usia yang diharapkan? Maksudnya orang biasa normalnya mungkin dalam umur 6 bulan mungkin dah boleh merangkak ataupun dah mula bertatih kan. Jadi adakah anak Puan memenuhi hendak umur yang sepatutnya? Kalau macam bertatih tu, to be frank, saya memang tak really monitor. Tapi saya selalunya monitor bila anak saya mula berjalan. Okay, so kalau macam Toha, dia memang bila dia umur 1 tahun, dia memang start berjalan. So almost my anak memang 1 tahun memang dia berjalan. So that is my KPI lah nak tengok. So far in terms of dia tu memang dia ikut lah. Jadi maksudnya tak adalah macam delay ke? Tak delay. In fact, if I can add, masa di umur 2 tahun ni, bila saya pergi ke doktor, memang doktor cakap that dalam report ni dia kata that perkembangan baby pun boleh berjalan sendiri, boleh berconteng, boleh bercakap 1-2 patah, boleh ikut arahan dengan mudah.
ketika dia berumur 2 tahun kan, dan report kat sini menyatakan that dia memang mengikut perkembangan seperti kanak-kanak yang lain. Jadi soalan seterusnya, masa dia dah beranjak umur macam umur 1 hingga 3 tahun, adakah dia dapat mengendalikan objek-objek kecil seperti pensel atau alat-alat tulis dengan baik? Okey, kalau saya tengok report doktor dekat sini, ketika dia umur 2 tahun, doktor tanya adakah dia boleh menconteng. So memang jawapan dia ya, so memang dia boleh berconteng. And then bolehkah anda menyebut sekurang-kurangnya 3 perkataan yang bermakna? So boleh juga. And then adakah anak mengikut arah yang mudah? So boleh. So basically dia memang mengikut perkembangan lah. In terms of kebersihan diri pun dia boleh basuh tangan sebelum makan. In terms of pemakanan pun dia makan all the food that is supposed to be dimakan oleh anak-anak yang kanak-kanak. And then so basically that's the reports of the doctor lah. Jadi kalau aktiviti sukan macam berlari, melompat atau memanjat, umur berapa Toha dapat buat aktiviti-aktiviti yang saya cakap tadi? Bila you start boleh memanjat? Okay, to be frank, I memang tak monitor memanjat sebab kat sini tak ada aktiviti memanjat dekat rumah. And then furthermore, kita orang duduk flat. So kalau memanjat tu memang is a dangerous punya action. So I memang tak monitor lah dia memanjat semua tu. Tapi yang kita monitor that dia boleh berlari semua tu as a normal kids lah. Kalau 4 tahun boleh panjat, 3 tahun boleh berlari. Jadi adakah anak puan pernah mengalami kelewatan dalam perkembangan otot atau memerlukan terapi fizikal? So far tak pernah. Tak pernah ya? Jadi memang alhamdulillah semua berjalan dengan lancar je lah perkembangan dari segi otot. Okey, menjawabkan soalan yang tadi, adakah anak anda suka memanjat contohnya tangga? Okay, kalau saya tengok report dekat doktor ni at his age of 4 tahun, so dia dah memang boleh memanjat. So dia dah memang boleh manjat. Tapi pun dia cakap 4 tahun saya boleh. Kan. So memang dia dekat report doktor ni pun cakap macam tu. Alhamdulillah. Saya dah boleh manjat. Okey, jadi seterusnya kita gerak kepada soalan pemakanan. Bagaimana corak pemakanan Toha dan tabiat tidur anak puan sepanjang peringkat umur yang berbeza? Dari kecil sampailah sekarang. Macam mana puan? Okey, daripada umur 1 tahun, 1 tahun tu dia memang fully breastfeed. Oh, breastfeed. Okay, dia memang fully breastfeed sampai dia breastfeed sehingga dia umur 2 tahun. Okay, even kalau saya outstation pun, saya memang akan bawa anak-anak saya bekerja bersama dengan saya. Bawa anak saya bersama bila saya outstation keluar ke, memang saya bawa anak saya untuk saya pastikan memang diorang breastfeed. So 1 hingga 2 tahun memang diorang breastfeed, tapi hingga umur 1 tahun tu memang 6 bulan memang fully breastfeed. Memang tak campur dengan makanan yang lain. So bila kita dah campur, so memang dia campur dengan makanan yang lain. Dan sehingga dia umur 2 tahun, dia memang dia memang still breastfeed lah. So 2 tahun 3 bulan macam tu dia masih stop breastfeed. So dia masih baby lah. Okay, so bila dia dah meningkat usia, selalunya saya akan bagi makan nasi lah. Nasi. Okay, nasi memang saya bagi makan lah Cik Wan di sini. Tapi biasalah anak-anak ni dia suka makan junk food. That's why something that kita tak boleh nak. Makanan ringan. Makanan ringan ni. Dia suka ke makan junk food? Makanan yang tak berkhasiat. Contohnya chickadis. That is what you like, tapi itu sebenarnya makanan yang tak elok. Kadang-kadang je lah. So something yang kita tak boleh elak lah zaman sekarang ni kan. Tapi secara normalnya dia memang makan nasi. Makan nasi lah, makan ruji lah. Makan ruji. Cuma ada western food, kalau macam kita masak pasta, spaghetti tu pun ada makan. So in terms of makanan memang dia bukan yang susah nak makan lah. Bukan jenis picky lah. Bukan jenis picky. Makan apa-apa. Jadi seterusnya, adakah anak puan lebih aktif secara fizikal atau lebih suka aktiviti yang tidak memerlukan banyak pergerakan?
I think Toha ni dia memang banyak fizikal. Fizikal lah, banyak pergerakan Banyak asal. pergerakan. Sebab and then for your information, at his age sekarang ni 4 tahun pun dia dah tahu naik motor. Oh. So dia memang so adventurous. Dia start sendiri. Dia start sendiri dekat kebun. Sebab kita orang ada kebun. So dekat kebun tu ada pekerja-pekerja punya motor. So dia dah start untuk naik motor dan being adventurous lah. Maknanya basikal tu dah tak tengok lah basikal. Dah tengok motor. Dah terus motor. So maknanya he's adventurous and he likes to do yang more physical activity. Faham. Jadi kalau dia bersukan atau bermain, dia lebih suka di luar atau dalam rumah? Luar. Luar rumah, outdoor activities lah kiranya kan. Jadi kita bergerak ke bahagian kedua, iaitu perkembangan kognitif. Okay, yang pertama, bolehkah Puan kongsi tentang perkembangan bahasa anak Puan dari kecil hingga sekarang? Okey, untuk Toha ni saya memang pada di usia 4 tahun saya memang hantar dia sekolah Chinese school. Okay, because saya nak tengok dia boleh berbahasa Cina and have a variety of languages lah. Okay, tapi bila saya tengok perkembangan dia tentang bahasa dia kurang. Even dia sekolah Cina daripada umur 4 tahun sampai umur darjah 1, dia tak boleh converse in Chinese. Oh, faham. So dia in terms of bahasa a bit kurang. Even English pun tak kita cakap kan. Sikit lah, boleh lah. So bahasa dia kurang. Ini sekolah Cina dekat kat mana? Dekat Kampung Pandan. Aduh. Jadi kita berbalik masa dia awal tadi. Bila Toha start mula bercakap? That one I don't really monitor bila dia bercakap. Tapi 2 tahun I think dia memang tak ada. 2 tahun ni. Okay, kalau kita tengok kat report macam ni kan, kita tengok report kat sini lah. Pada usia dia 2 tahun, dia boleh bercakap 1 hingga 2 patah perkataan. Betul lah. 1 hingga 2 patah perkataan. Saya tengok report doktor ni lah. Okay, itulah. Kalau in terms of dia punya communication skills. Oh, jadi kiranya kalau ikutkan tadi, kalau dalam bahasa Cina mungkin dia kosakata dia agak perlahan kan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu macam mana? Agak cepat ke? Sebab biasanya kan di rumah bahasa Melayu dia tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah, mesti cepat sajalah tambahan kosakata. Sebab dia memang bahasa ibunda kan. Bahasa ibunda. Kita cakap Melayu dengan dia. Jadi seterusnya saya nak tanya, adakah Toha mudah fokus atau cepat beralih kepada perkara lain? Maksudnya dia tak boleh fokus satu benda. Maksudnya tengah buat ni tiba-tiba buat benda lain. Adakah dia macam tu? Okay. Tengah belajar, gaduh. Okay, dia punya concentration dia memang quite lacking. Quite lacking. Sebab saya memang selalunya anak-anak ni semua saya akan mengajar dia orang. Saya akan mengajar dia orang. Macam Toha pun saya akan ajar English ataupun Mathematics semua kan. Tapi dia punya concentration tu I think the most is 30 minutes je kot. 30 minit lah. Lepas tu dah buat. Lepas tu dia dah dunia dia. So lepas tu dia nangis bila kita paksa dia belajar lebih-lebih. Faham. Jadi kalau dia ada masalah atau teka-teki ke, macam mana dia selesaikan? Maksudnya macam menyelesaikan satu masalah, contohnya masalah matematik ke, penyelesaian macam mana? Soalan bahasa. Okay, kalau you ada problem macam ni, you selesaikan. You tanya I ke, you tanya siapa? Tanya orang. Tanya orang, tak tanya ibu? Kalau ada yang tahu, kadang-kadang buat sendiri. Buat sendiri. Sendiri. Tapi kalau tak tahu baru tanya orang lah. Faham. Jadi seterusnya, adakah anak Puan menunjukkan minat terhadap membaca, menulis atau matematik pada usia tertentu? Kalau contohnya, kalau membaca, sejak bila suka mula membaca? Okay, this one is memang the toughest questions untuk dunia sekarang lah. Yelah, untuk anak-anak ni saya memang
menerapkan membaca tu sejak diorang daripada kecil. For example, selalunya before tidur saya akan membaca dengan diorang. Okay, kalau dalam kereta pun saya akan ada set buku cerita untuk diorang buat baca dalam kereta. Bacaan dalam kereta lah. Tapi dengan dunia sekarang ni anak-anak suka tengok telefon. Betul. So membaca ni menjadi satu paksaan untuk bagi diorang. But kita as parents memang kena paksa diorang lah baca and sediakan the avenue lah untuk diorang. Betul. Kalau tak, diorang tak ada ikhtiar pun nak membaca. Betul. Semuanya nak tengok multimedia kan. Jadi kalau dari segi menulis, sejak bila Toha mula minat nak menulis? Okay, 4 tahun kan. 4 tahun kan? Tulis apa tu? Tulis dalam hidup pernah tulis bahasa Cina. Oh, bahasa Cina, tulis bahasa Cina lah. Oh, faham. Maksudnya karakter-karakter perkataan Cina tu lah. Sebab kita umur 4 tahun je saya dah masukkan dia sekolah tadika. Okay, so bila sekolah tadika tu dia akan start dengan Chinese karakter yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah. Jadi kalau dari segi matematik, Toha minat tak? Kadang minat, kadang tak. Faham bila minat tu? Kalau soalan tu senang ke? Darjah 1 punya matematik I lah. think you minat bila orang bagi you start dah nak kira duit kot. Bab-bab duit lah kira. Bila orang dah start bagi you duit raya and then masa tu you start minat matematik. Faham. Pengira duit raya. Ya. Berapa kau dapat ya? Berapa duit raya? Jadi seterusnya kita bergerak kepada soalan keempat. Adakah anak puan menunjukkan tanda-tanda pemikiran logik dan kritis? Pada umur berapa puan mula menyedari kalau ada? Pemikiran yang kritis. You kalau ada tak you tanya I soalan-soalan yang bila you tanya ibu, kenapa ni something yang you nak tahu? I think Ada maksud I tadi cakap kat you ke apa tadi. apa soalan you? Nak cakap apa? Bun. Siapa nama dia? Dia nak cakap apa? Matematik. Tak nak lah. Okay, I think budak-budak sekarang ni dia memang bila dia tengok benda-benda dekat dalam multimedia, kalau dia tak faham sesuatu dia akan tanya kita. Gitu. Tapi saya tak engage sangatlah, saya tak berapa monitor sangatlah soalan-soalan kritikal yang dia tanya. But whatever soalan yang dia tanya tu kita akan jawab lah. Sebagai contoh macam interview hari ni. Dia cakap okay Toha, you just get ready, hari ni ada orang nak interview you. Interview apa kan? Interview matematik ke? So that is something yang dia fikirkan. Adakah this interview sessions ni memerlukan dia to prepare something ke apa benda ke? So that is some criticality lah saya tengok dekat situ. Maksudnya dia bertanya untuk mempersiapkan diri dia sendiri. Faham. Jadi contohnya soalan berkaitan dengan soalan tadi, contohnya kalau ada sesuatu yang situasi yang memerlukan pemikiran yang kritis atau penyelesaian masalah, contohnya matematik atau apa-apa, bagaimana Toha mengatasi situasi itu? Contohnya dia tanya mak bapak ke, tanya cikgu ke, atau tanya kawan-kawan, macam mana? Ataupun merujuk internet ke? Kalau kat sekolah, teacher tak ada. Dia tengah buat kerja sekolah. Aku tak tahu ni. Tanya kawan. Tanya kawan sebelah lah. Kawan sebelah tak tahu. Tanya kawan sebelah. Kawan sebelah tak tahu. So, kalau satu kelas tak tahu, tanya kelas sebelah. Tanya kelas sebelah pula. Tanya kelas sebelah, you tak tanya cikgu you. Cikgu tak ada. Tak ada cikgu. Faham. Jadi seterusnya soalan kelima, bagaimanakah perkembangan kreativiti anak puan? Adakah dia suka melukis, bercerita atau bermain permainan yang melibatkan imajinasi? Okay, I think dia suka kepada benda-benda yang fizikal. Fizikal lah. Fizikal. Maknanya you sekarang ni you ke arah mana? You punya cita-cita apa? Kreativiti lah. Kreativiti. Apa yang you nak jadi in the future? Apa minat you?
sekarang ni. Sebelum you jadi saintis juga tak nak jadi saintis. Sebab you tak minat matematik. So in the future you nak jadi apa? Apa benda yang you minat? I pun confused ni sebab I pun nak tahu apa benda yang you minat. Sebab I nak suruh you jadi saintis tapi matematik you kata you tak minat. So saintis kena tahu lots of maths. Kalau cakap, I layak jadi ustaz. Layak jadi ustaz. Kenapa you layak jadi ustaz? Sebab you hafal Quran. I think dia more towards keagamaan. Because macam dekat sekolah pun dia dah start jadi imam. Jadi imam. And then dia menang pertandingan azan. So that's why the inclination towards that lah. Alhamdulillah. Jadi kalau contohnya di sekolah dia akan selalu jadi imam lah kalau solat-solat macam solat fardu. Dia, Kalau ada cikgu yang Kalau ada cikgu-cikgu imam lah. in fact hari tu pun dia lead kepada nasyid kan. Dalam nasyid tu dalam nasyid tu ada budak darjah 6, budak darjah 5 tapi dia yang lead nasyid. Lead nasyid. Dia yang lead nasyid tu. Jadi itu antara kreativiti Toha lah. Because I think apa yang saya pun tanyalah cikgu tu, kenapa Toha ni dipilih? Kan sebab dia dah lah paling kecil sekali umur 4 tahun tahun 4 darjah 4 kenapa? Sebab dia kata masa dia bernyanyi tu dia boleh buat the slang, lenggok-lenggok, irama tu. Jadi seterusnya kita pergi ke bahagian Jadi yang seterusnya kita pergi ke bahagian 3 iaitu perkembangan sosio-emosi. Bagaimanakah anak puan berinteraksi dengan ahli keluarga dan rakan sebaya semasa tahun-tahun awalnya? Okey, dia ni influencer. Maksudnya ramah lah. Influencer maksud dia kan, katalah dalam kawan-kawan dia tu, dia boleh ajak the whole gang dia datang kat rumah dan dia lead. Dia lead. Memang ada ciri-ciri kepimpinan lah dalam diri dia. Ciri-ciri kepimpinan. Dia boleh lead orang, dia boleh ajak orang. Dia boleh ajak orang untuk ikut apa yang dia nak. Tu you paksa orang. Orang je yang suka kat you and dia ikut you. Okay. Jadi adakah dia mula mesra dengan orang lain atau lebih suka bermain bersendirian? Tapi dah menjawab sebenarnya tadi soalan tadi. Itulah dia memang ni. Suka ramai-ramai. Jadi seterusnya soalan kedua, adakah puan perhatikan sebarang perubahan dalam cara anak puan mengendalikan emosinya dari kecil sehingga hari ini, sehingga sekarang lah? Okay, in terms emosi, saya rasa bila kita, anak-anak sekarang ni kita tak boleh cakap kasar-kasar or marah-marah dia orang. Okay, sebab nanti dia akan imitate. Dia akan imitate apa yang kita ni kan. So kadang-kadang, tapi ada juga saya jerit-jerit kat dia. Sebab especially bila dia tak nak belajar, dia tak nak buat homework. So I memang marah kan. So I marah. So then dia pun naik suara jugalah dengan kita kan. But then we have to explain lah benda ni pelajaran penting. Kalau you tak buat homework macam mana kan. Sebab dia dah kena sebab mungkin subjek tu susah ke apa benda ke, dia tak boleh concentrate ke, and then there's lots of activity ke, malam-malam baru nak homework penat ke kan. Tapi kita experience memang kena force them to do all the homework kan. So masa tu lah nampak he really tak berapa nak boleh control his emotion. Jadi ada masa yang dia boleh, ada masa yang emotion dia tak begitu especially terkawal. bila pressure membaca buku, homework tu, masa tu emotion tak terkawal. Betul tak saya cakap? Betul? Faham. Jadi seterusnya berkaitan dengan emosi juga, bagaimanakah Toha menangani situasi yang menyebabkan dia marah, sedih atau kecewa? Macam mana Toha? kecewa tu tak boleh cakap. Ada. Rahsia. Faham. Jadi kalau marah ke macam mana Toha handle kemarahan? Toha sabar ke? Toha luar kat ibu ke? Tak jibam. Tak jibam. Tak jibam? Apa tu maksudnya? Macam tak suka beritahu. Faham. Jadi kalau Toha sedih, Toha buat apa? Sedih. Duduk kat meja, buat acah-acah tidur. Acah-acah tidur pada nangis. Faham. Maksudnya simpan sendirilah. Faham. Simpan rahsia.
Jadi ni macam dah menjawab sebenarnya, tapi tak apa, saya tanya lagi sekali. Bagaimanakah anak puan berinteraksi dengan rakan sebayanya di sekolah atau di luar rumah? So dah jawab dah tadi Dah kan. jawab dah tadi. In fact, salah satu daripadanya memang he volunteered himself to join the pembarisan di sukan sekolah. Oh, barisan. So he was selected to be the lead. To be the leader in the pembarisan lah. Itulah. Jadi seterusnya, okey, ni tak payah rasanya sebab dia dah menjawab. Yang soalan keempat, bagaimanakah anak puan mengatasi tekanan atau cabaran di sekolah atau kehidupan harian? Contoh, adakah dia cenderung untuk menjadi bimbang atau stres dalam situasi tertentu? I think sekarang ni you tak pressure pun. I tak nampak lah dia pressure that dia kena face in untuk dia handle the pressure tu kan. So sekarang ni macam pergi sekolah pun ayah hantar, duit pun cukup, duit belanja pun ada, tak ada dalam kelaparan pergi sekolah. And then all the friends semua supportive, so there's no pressure actually going to school. Maksudnya dia pergi dalam keadaan yang tenang. Betul. Minda terbuka semua. Jadi seterusnya, soalan kelima, adakah anak puan menunjukkan empati atau memahami perasaan orang lain sejak kecil? Apa maksud dia? Maksudnya kalau you nampak orang tu miskin, you rasa kesian tak dengan dia? Atau you ada bagi sedekah tak macam tu? Macam tu betul. Kalau ada duit belanja, tak kisah bagi. Maksudnya adalah sifat empati tu dari kecil lagi. Maksudnya puan lah yang bimbing Toha untuk ada sifat-sifat empati tu. Jadi seterusnya saya nak tanya, bagaimanakah dia berhubungan dengan adik-beradik dia atau rakan yang menghadapi kesusahan? Okay, you ada kawan yang susah? Okay, so how do you handle kawan yang susah tu? Kadang-kadang kalau ada duit lebih, bagi. Oh, maksudnya belanja dia lah. Siapa kawan yang susah tu? Kalis tu. Kalis? Hari ni kita pakai. So you bagi duit you lah. Jadi kalau dengan hubungan adik-beradik macam mana pula tu? Adik-beradik pandai. Pandai-pandai lah kan. Okey, jadi seterusnya soalan tambahan untuk keseluruhan perkembangan Toha. Yang pertama sekali, adakah terdapat peringkat tertentu dalam perkembangan anak puan yang puan rasakan paling mencabar? Dan bagaimanakah puan mengatasinya? Okay, mencabar tu apabila diorang ni dah start tak minat nak baca buku. Itu memang mencabar. So, handphone tu memang sangat mencabar. So, I did was saya memang sediakan jadual untuk diorang membaca. Okay, and then kalau diorang dengan saya, most of the time kalau memang saya free, saya memang tak kasih diorang tengok handphone, memang saya akan ajar diorang lah. Itulah yang saya as much as possible that saya buat. Betul. Jadi soalan kedua, bagaimanakah anak puan menyesuaikan diri dengan perubahan rutin harian atau persekitaran yang baru? Rutin persekitaran yang baru I think rutin dia lebih kurang sama. Bila dia start masuk sekolah pun memang rutin dia, sebab bila dia sekolah tadika, dia memang pagi sekolah agama, petang dia sekolah Cina. So memang satu hari full. So maknanya daripada dia umur 4 tahun sampailah sekarang, dia memang pagi ada sekolah dan petang pun ada sekolah. So rutin dia almost sama. Only beza rutin adalah over the weekend. Itu je lah. So weekend tu pagi-pagi Sabtu Ahad dia akan ada kelas tahfiz kat sekolah, and then petang tu is my time lah. Misalnya kita orang pergi ke kebun macam tu lah. So almost rutin lah dia ni. Rutin, tak pernah macam berubah, tak ketara. Tak ketara sangat lah rutin tu. Jadi contohnya tadi Toha ada pindah sekolah kan, daripada sekolah Cina kepada sekolah SK. Jadi bagaimanakah Toha menyesuaikan diri dia dekat sekolah yang baru? Okay. Kan lagi sesuaikan diri. Sebab ada kawan baru kan, cikgu baru, semua baru.
Waalaikumsalam. Bila saya tengok perkembangan Toha ni, dia tak boleh ke arah sekolah Cina. So saya tukar ke arah sekolah Chinese lah, sebab daripada umur darjah 1 tu kita masukkan dia sekolah Chinese. Bila saya tengok dia tak boleh nak pergi sekolah Chinese, so saya tukarkan dia ke aliran Melayu. Kan? So bila saya tukar ke arah Melayu, dia nampak happy sikit. Oh, lebih ceria lah. Ya, dia nampak happy sikit, and then dia banyak involved in the activity of the school lah. Kalau macam dekat sekolah Cina tu, I think they just tak berapa nak aktif sangat. Lebih kepada akademik. Lebih pada akademik kan. So bila dia sekolah St. John ni, sekarang sekolah St. John, so dia banyak involved in activity. Terima kasih. Jadi Khadijah. Jadi apakah perasaan Puan sebagai ibu dalam menyokong perkembangan anak Puan dalam aspek fizikal, kognitif dan sosio emosi? Sebagai ibu, of course lah, kita nak yang terbaik lah untuk anak kita, and then we have to be alert tentang dia punya perangai dia, macam mana dia interact, especially in terms of adab-adab dengan orang-orang tua kan, dengan guru-guru especially, macam mana dia beradab dengan orang-orang tua lah. Itu memang saya sangat tekankan lah. Laki kan baik semua orang. Ha? Laki kan baik semua orang. Tapi nak kena lagi. Jiwatilah semua kan. Yang baik. Jadi Puan, berdasarkan soalan saya tadi, Puan dah menjawab sebenarnya, tapi adakah macam Puan memberikan latihan khas ataupun menyediakan sumber pembelajaran tertentu atau membimbing anak dalam menguruskan emosi? Okey, ada satu ketika memang saya pergi ceramah tentang Islam. Okey, ceramah Islam. Saya akan bawa anak-anak ni pergi together with me. And then dia akan join the class. Dia akan join the class over the weekend. Okay. Tapi dengan harapan that bila dia join kita punya class, and then sedikit sebanyak dia akan dapat dia ilmu lah. So that's how saya memang nak terapkan anak-anak ni, dia kena ada ilmu at least lebih daripada orang lain, walaupun dia punya pemikiran tu tak sampai ke tahap dewasa, but then sedikit yang dia dapat tu dia akan jadi macam seolah-olah kita memahat dia memory di batu dia. Tapi bila anak-anak ni sometimes diorang ni buat nakal sikit, bising-bising kat kelas tu semua, unfortunately cikgu tu dia suruh dia tak bagi lagi kita orang masuk kelas tu kan. So that's the thing lah. Okay, and then lagi satu, my training is that dekat kebun. Kita orang ada kebun, so anak-anak ni sekurang-kurangnya dia mesti tolong saya buat kebun, and then bila saya habis buat kebun, selalunya by tengah hari saya dah habis, and then saya akan pergi ke masjid. Pastikan anak-anak ni akan solat 5 waktu, okay? Dan pastikan juga kalau macam dulu, sekarang ni saya akan pastikan bawa anak-anak ke masjid untuk solat subuh. Dan lepas solat subuh tu saya akan ajar diorang mengaji. So that's the thing yang saya buat lah untuk memastikan diorang ni ada guidance lah sikit. Jadi soalan keempat, apakah perubahan yang paling ketara yang Puan perhatikan dalam perkembangan anak Puan dari bayi hingga ke usia sekarang? Perkembangan yang ketara. Perkembangan yang ketara I think I tak berapa nak perasan perkembangan yang ketara lah, because I think I've done apa yang sepatutnya kan. As a normal tapi person. As a normal person, ketara ni maknanya something that obvious yang I rasa orang lain tak buat lah tapi you buat. Ada tak? Macam lebih daripada usia sendiri. I think one of the thing yang I rasa masa tu dia bagi duit raya dekat nenek dia. Oh, bukan nenek dia yang bagi, dia yang bagi. Pernah sekali you bagi duit kat grandma kan, nak ingat. So kata, kenapa you bagi duit kat grandma? Lepas tu kata, tak apalah grandma, you ambil lah duit ni. Macam somebody give you. So that is something yang pelik yang I rasa dia buat. Maksudnya lain daripada kanak-kanak yang lain. Lain daripada kanak-kanak yang lain. Dan selalunya kenapa pula dia nak pergi bagi duit raya kat nenek dia, sedangkan nenek dia adalah orang yang berduit. And yet dia still bagi duit raya kat nenek dia. That is something different lah yang nampak.
Dia ada Sungguh memberi dapat. dia ada menunjukkan sifat murah hati. Kasih sayang. Dia tengok dia kata kawan dia kalau tak belanja bagi dia. Jadi soalan yang terakhir, apakah harapan Puan terhadap perkembangan anak Puan pada masa hadapan dalam aspek fizikal, akademik dan sosial? Okay, harapan terakhir of course lah nak the best untuk anak-anak kita. Okay, dan juga harapan dia supaya saya ni ada masa untuk mendidik anak-anak dan bersama anak-anak. Okay, because saya adalah full time, bekerja full time. Sometimes masa tu sangat kurang untuk kita bersama dengan anak-anak, untuk kita really monitor perkembangan, untuk really kita put a good input untuk perkembangan diorang. And of course doa tu selalu untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita ni menjadi khalifah untuk khalifah Allah SWT. Jadi terima kasih Puan atas kesudian Puan hari ini bersama Toha untuk ditemu ramah. Dan sebelum tu saya ada sedikit buah tangan lah untuk buah tangan Puan. pula. Ui. Wow. Ini untuk Puan dengan Toha. Okay, bagi saya Toha. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih atas ni. Hopefully that the studies will be fruitful and then the research will be shared with the other people so that dia akan memberi input yang baiklah untuk kita bersama-sama mendidik anak-anak. Okay, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak Puan. Jadi sekian saja temu ramah hari ini dan kita berjumpa di assignment seterusnya.